Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Syafiqah Nazirah binti Muhammad Razi. Rakmu talabah sifrun sittah sab'ah arba'ah tis'ah sab'ah. Fi hazal yaum sanuqaddimu lakum min khilali hadzal al-mawdu' naibu zarfi. Zaraf mu'rab wa mabni wa syara' az-zuruf mabniyah wa bayani ahkamiha. Ta'rif naibu zarfi yanubu anil zarfi fayunsabu ala annahu maf'ulu fih ahadu sittata asya'. Okey, ta'rif bagi naibu zarfi ni ialah menggantikan tempat zaraf dan menumpukan kepada maf'ulu fih dalam 6 perkara. Awalan, mudafu ila zarfi mimma dalla ala kulliyatin aw ba'diyatin. Mudaf kepada zaraf yang mana menunjukkan kesemuanya ataupun sebahagian. Sebagai contoh ayatnya ialah masyaitu kullun nahar au nisfuhuma. Jadi, perkataan kula dan nisfuhuma ni menjadi zaraf dalam ayat tersebut kerana menunjukkan kesemuanya atau sebahagian. Sanian sifatuhu. Antara contoh ayat bagi kata sifat ialah waqaftu tawilan minal waqti. Perkataan tawilan ni menjadi zaraf kerana ia adalah kata adjektif. Salisan isim al-isyarah yang bermaksud kata tunjuk, seperti perkataan haza, hazihi, hazani dan lain-lain lagi. Okey, contoh ayatnya ialah masyaitu hazal yaum masyan mut'aban. Okey, zaraf bagi ayat ini adalah haza. Rabi'an al-adadu mumayyizu bi zarfi au mudafun ilaih. Okey, yang bermaksud bilangan yang khusus dengan zaraf ataupun mudafun ilaih. Sebagai contoh ayat safartu salasina yauman. Okey, perkataan salasina tu adalah zarafnya kerana menunjukkan nombor atau bilangan. Khamisan al-masdaru mutadammidu makna az-zarfi, yang bermaksud masdar yang mengandungi makna zaraf, dan zaraf pula mudaf kepada masdar. Jika sekiranya zaraf dihapuskan, maka masdar akan bertukar tempat menjadi mudafun ilaih. Okey, sebagai contoh ayatnya ialah safartu waqti tulu'i syamsi. Tetapi kebanyakannya digunakan dalam zaraf zaman dengan syarat ditentukan masa dan jumlahnya. Sebagai contoh ayat jituka salatul asri. Okey, di samping tu juga digunakan dalam zaraf makan, iaitu tempat. Sebagai contoh ayatnya ialah jalastu kurbaka. Wa akhiran alfazun masmu'atun tuwasi'u fiha. Okey, ia bermaksud lafaz-lafaz yang didengari secara meluas lalu ditetapkannya sebagai nasab zaraf zaman bagi memasukkan makna fi. Okey, contoh ayatnya ialah haqqan annaka zahibun. Okey, pada asalnya ayat ini berbunyi afi haqqin. Jadi perkataan haqqun ni ialah zarafnya. Az-zuruf mu'rabah huwa mu'azzimu zuruf makan wa zaman mu'rabah. Bermakna annahu tataghayyiru harakah akhiruha wa tabaqa mansuban ala zarfiyah mislu yauman, lailan, syahran. Okey, zaraf mu'rab ni ialah yang mana berlaku perubahan pada huruf yang terakhir tetapi masih membawa maksud yang sama. Az-zuruf mabniyah wa hunaka majmu'atin minaz zuruf allati tarzimu halat al-bina' daiman. Bermakna annahu la taghayyiru akhiruha muhimma taghayyiru mawaqi'uha fi al-jumlah. Okey, zaraf mabni ni ialah keadaan yang mana zaraf tersebut tidak akan berubah walaupun kedudukan dalam ayat berubah. Az-zuruf kulliha mu'rabah mutaghayyirah al-akhir illa alfazan mahsuratan. Minha ma huwa lisaman wa minha ma huwa lil makan. Okey, zaraf ni terbahagi kepada dua jenis, iaitu zaraf mabni dan zaraf mu'rab. Dan setiap satu terbahagi kepada zaraf zaman iaitu masa dan zaraf makan iaitu tempat. Okey, contoh zaraf mabni yang khas untuk zaraf zaman yang iaitu masa ialah iza, al-an, mata dan lain lagi. Contoh ayatnya ialah rusna sabah masaan wa lailan lailan wa naharon naharon wa yauman yauman. Okey, yang bermaksud kami menziarahi dari pagi ke petang, malam ke malam, siang ke siang. Okey, ini juga bermaksud kullu sabah wa kullu masa wa kullu yaum, yang bermaksud setiap pagi, setiap petang dan setiap hari. Okey,
Wazuruf mabniyah muqtasah bil makan. Okey, contoh bagi zaraf mabni yang khas untuk zaraf makan iaitu tempat ialah haisu, summa dan aina. Az-zuruf mabniyah mushtarikah baina zaman wa makan. Okey, zaraf mabni yang boleh membawa maksud zaraf zaman iaitu masa dan zaraf makan iaitu tempat. Okey, contohnya ialah ani, lada, laduna dan lain-lain lagi. Az-zuruf mu'rabah mukhtasah bil zaman iaitu zaraf masa. Sebagai contoh, sobahan, masaan, lailan. Okay, waz-zuruf mu'rabah mukhtasah bil makan iaitu tempat. Sebagai contoh, fauqa, tahta dan khalfa. Okay, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan perbincangan selanjutnya kepada kawan saya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اسمي نور حفيظة بنت عبد الله رقم طلبة 068448 هذا اليوم سأقدم لكم عن شرح ظروف مبنية وبيان أحكامها وهو من جزء نائب الفاعل. اليوم سأشارح عن شرح ظرف مبنية وبيان أحكامها. Hari ini saya akan menjelaskan beberapa perkataan yang berasal daripada zaraf mabniyah, iaitu tidak boleh berubah. Kan mabni kan maksudnya tak boleh berubah. Jadi setiap baris yang berada dekat zaraf ni pun tak boleh berubah sama sekali. Zaraf mabni yang pertama ialah khattun. Huwa zaraf zaman lil madi. Maksudnya ialah zarf ataupun isim yang menerangkan tentang sesuatu masa yang telah berlaku. Sebab disebut madi, jadi sesuatu benda yang telah berlaku. Khattun ni digunakan. Kemudian yastariku ma madha min zaman. Maksudnya ialah menunjukkan sesuatu perkara yang dah lepas dengan masa. Kiranya dia menentukan sesuatu yang lepas tu dengan zaman kan, masa. Sebab tu dia boleh guna khattun. Seterusnya yuzahiru khattun ba'da nafi atau istifham. Maksudnya munculnya perkataan khattun ini selepas ayat nafi ataupun ayat istifham. Tujuannya adalah lidilalatu an-nafi kullu juz'u al-madi. Maksudnya ialah untuk menunjukkan penafian kepada setiap bahagian ataupun peristiwa yang dah berlalu. Contoh ayatnya ialah lam tanam Khadijah fil faslu khattun. Maksudnya ialah tak tidur Khadijah ni fi fasli. Maknanya Khadijah ni dia tak tidur kat dalam kelas. Maksud dia macam tu. I'rab dia pula zaraf zaman mabni ala dhammi fi mahalli nasbi. Lepas tu kan tak ada maksud khattun. Maksudnya maksud khattun tu sebenarnya dah ada dekat situ. Dia yang menidakkan benda tu yang Khadijah ni tak tidur pun dalam kelas. Seterusnya zaraf mabni yang kedua ialah audun. Maksud ataupun syarah bagi audun ni ialah huwa zaraf lil mustaqbal ala sabil istirar. Maksudnya ialah zaraf ni ataupun ayat audun ni, perkataan audun ni digunakan untuk menunjukkan pengakhiran masa akan datang. Dia nak tunjukkan tentang berakhirnya masa yang akan datang tu. Maksud dia macam tu. Masa itulah perkataan audun ni akan digunakan. Seterusnya audun juga yastamilu aidan lil zaman madi. Dia juga boleh digunakan bagi masa yang akan datang, tapi ikutlah ayat yang sesuai. Jadi tak boleh berubah perkataan ataupun baris. Masyhur bina'uhu ala dham wa yajuz bina'uhu ala al-fathi wal kasri. Seterusnya yu'ti audun ba'da nafi atau istifham lidilalatu ala nafi kulli juz'u al-mustaqbal atau istifham
an jami' ajza'ihi. Maksudnya kat sini ialah datangnya audun ini selepas ayat nafi dan ayat istifham adalah untuk menjadi bukti kepada setiap masa yang akan datang. Tadi masa yang lalu ni masa yang akan datang, dan menjadikan kepahaman kepada setiap bahagian-bahagian yang akan datang. Aslu ayat audun wa ya'udahu audun wa iwadun wa iyadun. Mislu, pada ayat asal dia ada alif kan, jadi alif tu dia jadi tersembunyi. Mislu ayat la af'aluhu audun wal makna la af'aluhu fi zaman minal azimina al mustaqbilah. Seterusnya, zaraf mabni yang ketiga ialah baina wa bainama. Wa zarafani li zaman madhi. Maksudnya dua zaraf yang menunjukkan kepada masa, kepada benda yang dah berlaku. Seterusnya, talzimani baina wa bainama fil jumlah ismiyah min jumlah fi'liyah. Maksudnya ialah kelaziman orang menggunakan baina dan bainama ini lebih kepada jumlah ismiyah, jumlah isim, daripada jumlah fi'liyah yang dimulakan dengan fi'il. Qad takunu baina lil makan wa lil zaman. Maksudnya baina ini juga boleh digunakan untuk makan. Tadi zaman kan dia boleh guna untuk makan, jadi dia boleh guna lil zaman wa lil makan. Dia boleh guna dua-dua. Janji dia madhi untuk perkataan yang ataupun untuk perbuatan yang dah berlaku pun perbuatan tersebut. Contoh baina lil zaman, yamshi Ali fil madrasah baina waktu istirahah. Maksudnya berjalan-jalan Ali ni di sekolah di antara waktu-waktu senggang. Tengok penggunaan baina itu lil zaman, dia tak masuk di antara orang, tapi dimaksud di antara waktu-waktu senggang itulah Ali berjalan-jalan di sekolah. Ayat baina lil makan pula ialah daraba Muhammad baina babun. Maksudnya pukul Muhammad ini di antara pintu. Seterusnya, yu'ti alif zaida atau ma zaida fi baina wa huwal aqrabu li ibadihi min at-taklif. Maksudnya datangnya alif ataupun ma, maknanya dia jadi zaidah, penambahan kepada ayat baina dan bainama ni adalah untuk mendekatkan daripada perkataan-perkataan ataupun maksud-maksudnya. Min ulama min yudhi fahuma ila jumlah ba'dahuma. Maksudnya ialah ulama ni adalah antara orang-orang yang menambahkan alif dan ma pada zaraf baina untuk menjadikan maknanya lebih sempurna daripada makna asal. Contoh bagi bainama ialah bainama adrusu nama sodiki. I'rab bainama ialah zaraf zaman mabni ala sukun fi mahali nasbi. Seterusnya, zaraf mabni yang keempat ialah iza. Syarah bagi iza ialah zaraf lil mustaqbal ghaliban yatadammanu makna syartan ghaliban yahtassu bidkhul ala jumlah fi'liyah wa yakunu fi'lu ma'ahu madhi. Lafzun lil mustaqbal al-ma'na kasiran wa mudari'an duna zalik. Maksudnya ialah zaraf yang menunjukkan masa akan datang dan mengandungi makna syarat, kadang-kadang membawa makna lepas. Qad yakunu lil zaman madhi, selalunya berlaku pada masa yang telah berlalu. Mislu wan nahari idza tajalla. Dan seterusnya iaitu kalimah ayana. Okey, jadi kalimah ayana ni adalah zaraf mustaqbal tapi telah menjadi isim istifham. Okey, ma yakunu fi mawadhi'ut tafhim. Okey, jadi dia menjadi pada tempat tafhim. Sebagai contoh ayat al-Quran yang berbunyi wa yasalu ayyana yaumul qiyamatul qiyamah. Dan perkataan ayat ini juga adalah pada asalnya
berasal daripada kalimah ainaan tetapi dipermudahkan menjadi ayana. Okey. Seterusnya iaitu kalimah anni. Kalimah anni ini adalah zaraf lil makan dan bila zaraf lil makan dia menjadi isim syarat dengan makna aina. Sebagai contoh, anni tajlisu ajlusu. Contoh tersebut membawa maksud aina iaitu di manakah saya duduk. Okey, dan anni juga boleh menjadi isim istifham dengan makna min aina. Sebagai contoh ayat Al-Quran, yamrim anni laka haza. Okey. Seterusnya anni juga boleh menjadi zaraf zaman tetapi dengan makna mata. Contohnya anni jitu. Okey, sebenarnya ia membawa maksud mata jitu. Kalimah qablu wa ba'du. Okey, qablu wa ba'du ini merupakan zaraf li zaman dan hukumnya adalah mabni ala dhammah. Dan ia juga terbahagi kepada dua keadaan i'rab, iaitu yang pertama dalam keadaan nasab dan yang kedua adalah dalam keadaan harf jar. Okey, yang pertama zaraf mabni ala dhammah, zaraf mabni ala dhammi fi mahalli nasab muta'allaq bil fi'li jitu. Okey, jadi hukumnya adalah zaraf mabni ala dhammah ketika mana lafaz mudhafun ilaih itu dibuang dan tidak diniatkan, namun secara makna masih diniatkan sebagai idhofah. Okey, contoh ayat iaitu ajitu qabla zuhru. Okey, yang kedua iaitu zaraf mabni ala dhammi fi mahall jar. Seperti mana dalam surah Ar-Rum yang berbunyi wallahu amru min qablu wa min ba'dihi. Okey, iaitu lafaz ini didahului oleh huruf jar iaitu min yang mana seharusnya berbaris bawah, tetapi ianya berbaris depan kerana adanya mudhafun ilaih. Okey, yang seterusnya yang terakhir daripada saya iaitu kalimah lada waladun. Okey, kalimah lada waladun ini adalah zaraf lil makan wa zaman yang mana hukumnya adalah mabni ala sukun dan ia juga terbahagi kepada dua keadaan i'rab, iaitu yang pertama zaraf makan mabni ala sukun fi mahalli nasab ala zarfiyah makaniyah. Okey, dan contohnya berbunyi wa'allamnahu min ladunna ilman. Okey, yang mana yakni hukumnya adalah mabni ala sukun dan ia wajib diidhafahkan kepada dhamir dan isim kecuali jumlah. Okey, seterusnya manakala yang kedua yang kedua adalah isim mabni ala sukun mansuban muhillan ala zaraf zaman. Dan contohnya safaratu ladun tulu'un syamsi. Okey, yang mana ia merupakan isim mabni yang telah dimansubkan dari zaraf zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi nak safa binti Manis rukum tulaba 0 6 7 4 9 8. Okey, saya akan sambungkan tajuk syarhun zarfun mabniyatu baina hukumah. Bagi zaraf mata zaraf zaman wa huwa yakuna ismu istifham al mabni ala sukun. Ismu istifham mabni ala sukun mansuban mahalan ala zarfiyah. Sebagai contoh ayat mata jita. Okey, ianya boleh dikategorikan sebagai zaman mu'tal. Ada kalanya dengan sifat idhafah atau dimakrifkan dengan alif lam dan ianya bermaksud zaraf yang terletak sebagai jawab, iaitu mata istifham. Okey, zaraf yang seterusnya ialah zaraf aina. Zaraf aina ni ialah zaraf makan wa huwa yakuna ismu istifham mabni ala al-fathi. Ismu istifham mabni ala al-fathi fi mahalli nasbi. Sebagai contoh ayat aina Khalid. Keterangan baginya ialah ia boleh termasuk dengan isim syarak yang menjazarkan dua fi'il. Ia juga boleh didahului dengan huruf jar iaitu fi ataupun ala. Tiga ialah hunna wa thumma. Hunna wa thumma ialah isim isyarah lil makan. Isim isyarah mabni ala sukun wa akhiran ala al-mabni. Sebagai contoh ayat ialah hal anta taskunu huna au hunaka. Okey. Hunna wa thumma ni ialah isim isyarah untuk tempat. Isim isyarah ni ialah isim mabni ala sukun. Jadi huna ni ialah isim isyarah mabni ala sukun. Manakala hunaka wa mabni ala al-fathi. Dan yang kedua ialah isim isyarah mabni bil fathi. Sebagai contoh ayat ialah taqa'u tilka syallala fi sekayu terencana. Dan bagi tanis pula ialah
Laiba at-tullabu qurratu qadami fil mal'ab al-madrasati. Okey, dan yang terakhir ialah haisu. Haisu ni ialah zaraf makan mabni ala dhammi. Isim zaraf mabni ala dhammi fi mahalli nasbi kerana dia duduk di tempat maf'ulun bi. Sebagai contohnya ialah ijlisu haisu yajlisu ahlul fadli. Syukran jazilan. Okey, dan yang terakhir ialah haisu. Haisu ni ialah zaraf makan mabni ala dhammi. Isim zaraf mabni ala dhammi fi mahalli nasbi kerana dia duduk di tempat maf'ulun bi. Sebagai contohnya ialah ijlisu haisu yajlisu ahlul fadli. Syukran jazilan.